Hari ini sidang yang akan dibuat oleh Bank Negara dan juga Jabatan Perangkaan untuk mengumumkan KDNK belum ada. 2.9 sangat rendah, terendah daripada apa yang telah pun dijangka. 2.9 adalah sangat rendah. Berarti 2.9 campur dengan 5.6. Berarti kita ada 8.2. 8.2% pertumbuhan tu bahagi dengan 2 penggal. Kita ada 4.1% dah berada dalam garis akan berhudung. Berarti dengan 2.9 lebih rendah daripada apa yang disasarkan oleh Bank RHB 3.8, Bank Umalat 3.4 dan institusi yang paling established JP Morgan mengatakan kita berada dalam unjuran 3.6. Sekarang kita jatuh bawah 3%. Berarti akan ada pressure yang sangat besar selepas ni. Bila keluar data ni, orang akan tengok data yang paling penting kita akan study sekarang adalah daya beli. Kadar inflasi mungkin kita cantik. Dan kadar inflasi akan tunjuk cantik. Sebab tu saya katakan, kerajaan pun tak boleh kata mereka sentiasa berjaya kerana berjaya menurunkan kadar inflasi. Itu tidak menunjukkan kejayaan sebenar. Indeks daya beli. Kalau indeks daya beli dan indeks harga pengguna melambung dan indeks daya beli menurun, dia menjadi kunci. Tak guna kita selamatkan inflasi. Tetapi kemudiannya ekonomi tak bergerak. Walaupun barang berada pada paras, inflasi pula. Kos makanan naik. Sebab inflasi ni dia campur semua. Dia campur semua. Jadi kalau kadar inflasi kita bagi inflasi makanan masih ada pada paras 6%. Lebih tinggi daripada inflasi kalau hari ini. Berapa kadar inflasi diumumkan hari ini? Siapa yang tengok tolong cek sekejap. Pertumbuhan 2.9, inflasi berapa? Kalau inflasi masih lagi 2.8. Tapi inflasi bagi barangan pengguna, makanan, kalau kekal 6%. Berarti dia naik 2 kali ganda. Inflasi bagi kegunaan barangan harian oleh pengguna yang merangsang daya beli pengguna ni, naik 2 kali ganda daripada inflasi sebenar. Di mana inflasi sebenar ni diturunkan dengan penurunan harga besi, penurunan harga bahan binaan, penurunan harga-harga lain. Jadi dia menyumbang sebab nanti inflasi dipukul rata. Tapi inflasi makanan tinggi, menjadikan daya beli kita terjerat dalam inflasi makanan yang tinggi, tapi purata inflasi negara rendah. Kerana dia disumbangkan oleh sektor yang bukan day to day, demand by public. Ini antara keadaan yang paling kritikal hari ini. Saya jawab macam tu je. Jangan masuk ke perniagaan. Dan lagi satu, jangan terus ke perniagaan yang kerana orang lain nak perniagaan tu. Berarti tanya pada saya selalu bagi tahu. Kawan-kawan saya ni datang, selalu nasihat saya. Dia tengok saya jual minyak wangi miskin bandar. Dia kata ada kawan mereka jual minyak wangi 300,000 sehari dapat. Dia ni bagi tahu ni. Jangan masuk ke dalam perniagaan yang orang lain berjaya buat. Ketika kita tak tahu jalur perniagaan tu. Kita tak tahu. Orang ni datang bagi tahu, orang tu mungkin boleh dapat 80 sen minyak wangi, sebab tu dia boleh jual 200,500 dan dia ada lebih kurang dalam 15,000 buyer sebulan. Okey? Saya nak berniaga minyak wangi kerana saya boleh jual minyak wangi yang murah pada tuan-tuan. Tapi saya akan ambil atas tapak kerana saya tak tahu jalur. Dan akhirnya saya hanya untung 30 sen. Kalau saya nak jual RM3.5, orang akan banding. Pesaing saya yang lebih awal popular jual RM3. Saya kira saya nak jual RM3.5. Jadi jangan masuk dalam perniagaan yang kita panik, kita tak tahu nak buat apa, kita terjun dalam perniagaan kerana kita lihat orang lain maju. Kita rasa malu dan rendah diri sekarang kerana Doyah yang jual bunga jual baju laju, Kiah yang jual baju tidur jual baju laju. Yang jual tu, ubat keras menjual dalam keadaan laju, perempuan-perempuan keluar bagi tahu, mereka sangat puas, sangat apa. Kita pun kehilangan moral nak masuk dalam perniagaan tu sekali. Jangan masuk hanya kerana kita hilang arah dalam perniagaan. Kita hilang arah dalam perniagaan, maka apa yang terjadi? Kita ikut arah orang. Orang pergi dengan strategi, kita pergi dengan hilang arah. Tak mungkin. Kita meninggalkan perniagaan yang kita mahir selama bertahun-tahun kerana waktu dia diuji, kita menganggap dia perniagaan yang dah tak relevan. Kita pindah mengikut trend perniagaan sensasi ni. Ketika masuk, nak cerita hal katil pun kita malu. Macam mana kita nak masuk jual benda yang paling sensasi, yang paling banyak di YouTube sekarang? Paling banyak di Facebook. Maka saya nasihatkan pada saudara, tengok balik operasi. Perniagaan ni apa? Operasi. Macam saya ni, saya tengok kos operasi tapi saya mengutamakan. Satu, tuan-tuan tak boleh contoh saya. Sebab saya ni orang tua yang berniaga tanpa expectation terhadap keuntungan besar. Saya tak ada expectation tu. Saya berniaga kerana saya nak stream dengan tuan-tuan. Jadi, patutnya saya masih boleh bekerja. Saya punya life value, saya masih boleh masuk ke tempat bekerja yang ada gaji bulan. Tapi saya ada headache, sakit kepala kerana saya fikir kata saya dah duduk 25 tahun, 2017 saya dah rasa saya tak berfungsi, 2019 saya resign. Saya takkan patah balik. Jadi saya berniaga ni, satu nak melatih anak-anak saya ni. Saya bercakap hari ni, saya tak boleh cakap di meja makan dengan anak-anak saya. Tapi anak-anak saya bekerja depan mata, terbeliak mata dengan saya sedang bercakap. Kemudian saya dapat kawan-kawan saya yang memang saya boleh percaya dan mereka akan menguruskan perniagaan ni ketika saya tumpu pada auditorium.
Jadi apa yang saya buat dalam perniagaan ni adalah saya boleh hidup sebagai gaji profesional. Macam mana kalau saya bekerja, inilah gaji saya. Saya boleh bantu kawan-kawan saya yang bekerja sini membayar gaji yang istimewa kerana mereka melaksanakan banyak kerja yang saya abaikan, iaitu menguruskan perniagaan ni. Kerana saya nak urus opitoria pun memerlukan 8 ke 10 jam persediaan. Jadi kerana saya mengharapkan perniagaan ni, Zainal yang meniaga ni rugi tuan-tuan. Bukan, Zainal yang meniaga ni tak untung. Kerana dia bayar gaji kepada Zainal yang bekerja. Jadi yang untung saya lah. Zainal yang masih lagi dapat mengekalkan pendapatan dia sebagai seorang wartawan, sebagai seorang senior dalam pengurusan syarikat media. Berarti Zainal ni, saya dapat gaji daripada Zainal yang meniaga. Sekali Zainal yang meniaga tu, Zainal yang meniaga tu tak untung tuan-tuan. Dia tak untung. Dia tak untung. Dia diwujudkan hanya untuk membolehkan Zainal yang sedang stream ni mendapat gaji profesional. Zainal sebagai ahli perniagaan yang kejap lagi jerit-jerit jual baju tu, dia tak untung. Dia ada cukup modal untuk kali malam-malam dia orang brief, dia orang kadang-kadang brief saya pasal meniaga ni kan. Saya dengar muka tak berubah, relax. Okeylah. Maksudnya tak untung tak apalah, jangan rugi je. Jadi Noah ni kadang-kadang pegang beg nak balik sebab tak begitu faham bagaimana saya berfikir. Sebab dia sedang berfikir bahawa saya kena regimentise. Saya tak akan buat regimentise. Mengurangkan gaji, lepas tu bagi tahu, menekan staff saya dengan mengatakan bahawa itu tak. Saya tak akan bawa masalah dalam perbincangan. Apa yang saya buat adalah tindakan. Exit, saya bagi tahu strategi, kita convert. Itu bahawa sekarang Noah, kita kurangkan barangan yang kalau kita jual murah pun kita tak ada daya beli. Pembeli-pembeli kita daripada B40, yang saudara bahasa saudara yang sebut kan, B40. Walaupun kita jual baju sampai 4 lay, 100, 4 lay, kita kena kasihani. Mereka tak boleh menyokong kita lagi kerana 100 adalah besar bagi mereka. Kemudian kita kata yang relevan adalah yang menyokong kita dan mereka adalah kumpulan yang masih ada daya beli. Dan kita study daya beli mereka 100 ke 200. Maka kita fokuskan kepada daya beli yang ada tu. Dengan mengekalkan baju-baju eksklusif. Baju eksklusif supaya jumlah pembeli berkurang, tapi strategi yang kita jual, kutipan kita tu sharp. Saya pun meniaga 45 minit dah okey dah. Berapa saya nak meniaga sampai 1 jam setengah? Ketika ratus yang ada menonton tu, hanya ada keinginan tapi tiada keupayaan kerana daya beli ni jatuh bukan saja di Zahri Stream. Ini adalah isu global. Okey? Itu cara saya menyusun perniagaan. Jadi untuk yang akan datang ni, kalau saya nak tengok lagi apa yang saya nak berniaga, saya masukkan minimal. Mungkin 2 bulan dan luar kita tak masuk baju murah. Mungkin kawan-kawan kita daripada pembelian yang barang RM100 ke bawah ni, kini balik ada daya beli. Kita masuk lepas 2 bulan kerana poket mereka tersimpan. Ni lama tak beli barang, belilah. Maka 2 bulan kita pusing. Macam tu dah saya menyusun. Dan saya tak ambil langkah panik. Dengan mengisytihar perniagaan tu bermasalah. Tak boleh. Kat Sihar ni otak kita rosak. Saya dah lah bangun pening nak menyediakan bahan. Dah 6.30 janji nak berhenti awal. Bahan opitoria pada tuan-tuan. Saya nak tambah lagi masalah tentang perniagaan tak. Menyusunnya dengan sharp, fast, efficient. Sharp buat keputusan ini betul. Fast, cepat kita bertindak, order barang kita yang baru. Efficient saya niagakan. Saya tamatkan di sini.